Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG perlu diterapkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Kalangan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu melengkapkan operasi perniagaan dengan aspek berkaitan kelestarian bagi meningkatkan lagi peluang di pasaran dunia yang kian menitik beratkan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Iwan Benedik berkata, ini penting memandangkan semakin banyak syarikat besar, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat multinasional MNC bertindak menjadikan ESG sebagai kriteria atau penilaian risiko dalam membuat keputusan. Sejajar dengan usaha itu juga, kerajaan akan menyediakan satu garis panduan pelaporan ESG bagi memudahkan PMKS mengenal pasti kriteria asas dalam usaha penerapan nilai-nilai berkenaan. Katanya, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan bermesyuarat November ini. Ahmad Zahid akan melihat pembentangan garis panduan itu sebelum diumumkan dan seterusnya dilancarkan. Iwan berkata kementeriannya juga telah mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kewangan agar sejumlah peruntukan disediakan di bawah Belanjawan 2024 untuk menjayakan amalan ESG dalam kalangan PMKS. Iwan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar melakar laluan ESG untuk PMKS dan pemadanan perniagaan bagi industri dengan pertumbuhan tinggi di Georgetown, Pulau Pinang pada Selasa. Mengulas lanjut, Iwan berkata selain menampung peningkatan permintaan terhadap elemen ESG daripada pihak berkepentingan, PMKS juga perlu mendapatkan akses pasaran secara berterusan dan kekal dalam rantaian bekalan sedia ada, meluaskan pasaran menerusi penyertaan dalam rantaian bekalan baharu atau menarik pelaburan baharu untuk pengembangan perniagaan. Mengulas seminar selama 2 hari bermula hari ini, Iwan berkata inisiatif anjuran SME Corp itu turut melibatkan 380 sesi pemadanan perniagaan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Naini berkata sebanyak 60 syarikat PMKS serta kira-kira 20 perusahaan besar merangkumi GLC dan MNC akan menyertai sesi yang dijangka menjana transaksi berjumlah 10 juta ringgit. Katanya syarikat-syarikat itu terlibat dalam industri dengan pertumbuhan tinggi seperti peralatan perubatan, elektronik, aeroangkasa dan bioteknologi. Terdahulu pada majlis sama, Iwan menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara SME Corp dan Suruhanjaya Security Malaysia SC serta MOU antara SME Corp dan Alliance Bank Malaysia. MOU dengan SC bertujuan membuka ruang kerjasama bagi memudahkan akses pembiayaan pasaran modal PMKS. Manakala kerjasama dengan Alliance Bank bertujuan meningkatkan kesedaran, pembangunan kapasiti dan membantu PMKS mempercepat penerapan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Strategi riset SME menjadi pemangkin utama melahirkan jago PMKS serantau. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, dalam usaha merangsang pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang lebih berdaya tahan, saksamah dan mampan, kementeriannya melalui agensi di bawah kementerian itu, SME Corp Malaysia, akan melaksanakan strategi jangka pendek riset. Strategi riset SME dijangka menjadi pemangkin utama dalam melahirkan jago PMKS serantau yang menjadi aspirasi dalam memperkasakan Malaysia di bawah kerangka ekonomi madani. Katanya strategi riset ini menggariskan 4 bidang kritikal iaitu reform atau pembaharuan bagi memperkukuh sokongan dasar dalam memastikan pembangunan PMKS yang progresif.
Sustainability atau kemampanan bagi memastikan kesinambungan perniagaan melalui peningkatan penyertaan dalam rantaian nilai global dan penerapan amalan persekitaran, sosial dan tadbir urus ESG. Experts atau pakar untuk membangunkan pengurusan bakat PMKS yang merangkumi strategi tarikan, pembangunan dan pengekalan bakat dan teknologi bagi menggalakkan inovasi dan pengkomersilan serta penggunaan teknologi termasuk IR 4.0, aplikasi digital dan e-dagang. Katanya ia dijangka menjadi pemangkin kepada anjakan paradigma dalam pembangunan PMKS. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan siri kelestarian PMKS 2023 melakar laluan ESG untuk PMKS dan pemadanan perniagaan bagi industri berpertumbuhan tinggi di Setia Spice Convention Centre di Georgetown, Pulau Pinang pada Selasa. Di majlis ini, beliau melancarkan riset SME bagi meningkatkan kesedaran adaptasi amalan ESG untuk pembangunan PMKS di negara ini. Menurutnya, untuk menjadi kukuh di peringkat serantau bermakna PMKS di negara ini perlu mula berfikir secara global bagi mencapai kualiti penghantaran kepada pelanggan dan pengguna dalam memenuhi keperluan semasa dan trend masa hadapan. Iwon berkata sebagai tunjang kepada ekonomi negara, PMKS yang mewakili 97.4% daripada jumlah pertumbuhan perniagaan di Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK yang amat memberangsangkan pada 2022 dengan pertumbuhan 2 digit sebanyak 11.6%. Sumbangan PMKS kepada ekonomi negara meningkat daripada 520 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 580.4 bilion ringgit pada tahun 2022. Katanya sektor perkhidmatan kekal sebagai penyumbang utama KDNK PMKS iaitu sebanyak 63.6%. Ini diikuti sektor pembuatan dan pertanian dengan masing-masing menyumbang sebanyak 21% dan 9.3%. Iwon berkata nilai ekspor PMKS juga terus melonjak daripada 124.3 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 144.5 bilion ringgit pada tahun 2022 iaitu peningkatan sebanyak 20.2 bilion ringgit. Namun katanya sumbangan PMKS kepada jumlah ekspor menurun kepada 10.5% pada tahun 2022 berbanding 11.4% pada tahun 2021 memandangkan ekspor oleh syarikat besar dan multinasional berkembang pada kadar yang lebih tinggi. Dalam hal ini, PMKS tempatan perlu meningkatkan pengetahuan, membuat risikan pasaran serta membina jalinan rangkaian atau networking dalam pasaran ekspor yang disasarkan. Iwon berkata PMKS perlu menjadi sebahagian daripada rantaian perniagaan global supaya boleh kekal relevan untuk masa yang lama. Katanya lagi, pemulihan dan pembangunan PMKS dijangka terus kukuh pada tahun ini sekiranya PMKS bersedia menghadapi sebarang kejutan masa depan demi memastikan kelangsungan perniagaan. Pelantikan 5 wakil usahawan India dalam agensi KUSKOP meningkatkan penyertaan masyarakat itu dalam bidang keusahawanan dan koperasi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwon Benedict menyatakan harapan agar penyertaan masyarakat India dalam gerakan keusahawanan dan koperasi akan bertambah baik dengan pelantikan wakil usahawan masyarakat itu dalam agensi-agensi di bawah kementeriannya. Beliau berkata wakil usahawan India dilantik sebagai ahli lembaga pengarah di SME Corp Malaysia, Tekun Nasional, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Katanya pelantikan tersebut tidak pernah dibuat sebelum ini dan membuktikan kerajaan perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menghargai sumbangan dan peranan masyarakat India dalam proses tadbir urus negara.
Menurut Iwan, selepas berbincang dengan Timbalan Menteri Kuskop, Senator Saraswati Kandasamy, beliau telah mengemukakan senarai cadangan perlantikan kepada Perdana Menteri yang kemudiannya bersetuju dengan pelantikan-pelantikan berkenaan. Justru beliau amat berharap agar pelantikan ini dapat menambah baik penyertaan masyarakat India dalam gerakan keusahawanan dan koperasi di negara ini, seperti mana harapannya kepada semua kaum di negara ini. Iwan menyatakan demikian dalam program Ramah Mesra dan Dialog bersama usahawan India di Little India di Georgetown, Pulau Pinang pada Selasa. Perjumpaan ini dianjurkan oleh Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia DPPIM. Turut hadir Saraswati serta Exco Kerajaan Negeri D.S. Raju dan Kumaran Krishnan. Iwan turut menyatakan penambahbaikan dalam tadbir urus skim pembiayaan usahawan masyarakat India SPUMI yang dilaksanakan oleh Tekun Nasional, agensi di bawah kementeriannya. Katanya kerajaan membuka kuota pengambilan pekerja asing sebanyak 7,500 orang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja 3 subsektor perkhidmatan iaitu kedai gunting rambut, tekstil dan kedai emas yang melibatkan penyertaan banyak usahawan masyarakat India. Pada 30 September ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga akan mengadakan sesi dialog belanjawan 2024 bersama dengan pemain industri keusahawanan dan koperasi di kalangan masyarakat India bagi mendapatkan input-input berkenaan belanjawan 2024. Terdahulu, Iwan mengadakan kunjungan di beberapa kedai di sekitar Little India dan turut berkunjung ke pejabat DPPIM. Usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak terus dibantu di bawah program BIP Plus menerusi program Mikro Madani. Sebanyak 10 juta ringgit geran disediakan di bawah program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP Plus Sabah dan Sarawak menerusi program pengukuhan mikro madani khusus untuk usahawan Bumi Putra di kedua-dua negeri itu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ia adalah sebahagian daripada peruntukan 100 juta ringgit yang disediakan SME Corp Malaysia di bawah Mikro Madani bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. 3 hari yang lepas dengan dana tambahan 100 juta ringgit, saya minta dengan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Anwar dalam Kabinet Persekutuan, maka diberi 100 juta kepada kementerian kita, disalur kepada SME Corp. 3 hari yang lepas, saya lancarkan program keusahawanan melibatkan dana 100 juta ini. Daripada 100 juta, saya peruntukkan 10 juta khas untuk geran bagi Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Katanya program Mikro Madani menyediakan bantuan kewangan kepada perusahaan mikro dalam bentuk geran dan pinjaman serta voucher untuk pendaftaran status PMKS melalui 5 inisiatif utama. 5 inisiatif itu ialah Geran Perniagaan Mikro GPM, Pembiayaan Perniagaan Mikro, Micro Biz Financing MBF, Geran Perniagaan Belia Mikro, Tube Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, program BIP Plus Sabah dan Sarawak dan voucher status PMKS. Katanya program Tube yang menyediakan latihan dan geran kepada golongan belia yang ingin memulakan perniagaan juga terbuka kepada usahawan muda Sabah dan setakat ini pemohon yang paling ramai adalah dari Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Kuih Bulan Anjuran Pakatan Harapan PH Penampang di Kepayan pada Sabtu. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, beliau juga telah memperkenalkan Yayasan Penjajah dan Peniaga Kecil Malaysia YPPKM kepada peniaga kecil masyarakat Cina di Sabah pada Mei lalu. Saya juga telah memperkenalkan Yayasan Penjajah Peniaga Kecil Kebangsaan bawa ke Sabah buat pertama kali tahun ini. Yayasan ini memberi pinjaman mikro khas untuk peniaga masyarakat Cina dan Tionghoa. Tidak pernah dibuat sebelum ini, tapi kita bawa pada bulan
Mi yang lepas dan Beliau berharap Dewan Perniagaan dan Perindustrian China dapat memberikan penerangan kepada usahawan masyarakat itu mengenai program-program dan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan untuk masyarakat China. kita ada Dewan Perniagaan China Penampang, kita ada Chinese Chamber of Commerce, tadi disebut ada program keusahawanan. Kalau perlu jemput kementerian bagi taklimat, jemput agensi supaya kita dapat menerangkan. Ada program khas untuk Bumiputra, ada program khas untuk yang bukan Bumiputra dan tanggungjawab saya. Sekiranya permohonan itu disampaikan kepada saya mahu agensi-agensi teliti dan bantu masyarakat kita di Sabah dan di Sarawak dan di seluruh negara. Iwan berkata pembukaan Pejabat Institut Keusahawanan Negara INSCAN di Sabah sejajar dengan hasratnya memberi fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak agar usahawan di negeri ini mendapat akses lebih mudah dan cepat mengenai bantuan latihan dan bimbingan daripada INSCAN. Saya mahu menjadikan kementerian ini kementerian yang dekat dengan rakyat Malaysia Timur, iaitu di Sabah Sarawak. Karena di Semenanjung ini, di Malaysia Barat, perkhidmatan kementerian sudah cukup baik. Dan saya berpendapat perlu ditingkatkan untuk ke Sabah dan Sarawak. Kita juga telah membawa agensi kita, Institut Keusahawanan. Juga kita telah buka pejabatnya di Sabah. Batik motif kaligrafi Cina boleh dibangunkan sebagai produk perniagaan. Batik motif kaligrafi Cina boleh dibangunkan sebagai produk perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, dalam usaha membantu para pengusaha kraft di negara ini, kementeriannya akan melancarkan satu skim baharu, iaitu skim pembiayaan usahawan kraft dalam masa terdekat. Dalam beberapa minggu ini, saya juga akan melancarkan satu lagi skim usahawan baru yang kita panggil skim pembiayaan usahawan kraft. Ianya bertujuan untuk kita membantu memberi pinjaman mikro melalui token nasional kepada pengusaha-pengusaha kraft. Ini termasuk baju batik. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Kuih Bulan Anjuran Pakatan Harapan PH Penampang di Kepayan Sabtu lalu. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, setiap kaum di negeri ini kaya dengan budaya mereka dan amat dikenali dengan kraft tangan bermotifkan identiti sendiri termasuk kaum Cina. Sehubungan itu katanya pengusaha kraft dan baju batik boleh mengembangkan perniagaan mereka dengan memanfaatkan skim pembiayaan usahawan kraft yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Hari ini kerajaan telah membenarkan semua penjawat awam pemakaian batik secara pilihan setiap hari waktu bekerja. Dan saya nampak Persatuan Cheong Sam pakaian tradisi ini mesti kita pertahankan. Tetapi tadi disebut tentang kaligrafi, tulisan warisan masyarakat Cina. Barangkali sama seperti baju yang saya pakai. Ini yang saya sedang promosi di Semenanjung. Skim pembiayaan usahawan kraft di bawah Tekun Nasional menyediakan pembiayaan modal bagi tujuan merancangkan industri kraft di kalangan pengusaha kraft, serta membantu pengusaha kraft kategori mikro untuk mengembangkan perniagaan dan membina rangkaian pengusaha kraft tempatan yang mampan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dalam kalangan penduduk setempat dan graduan Institut Kraft Tangan serta mengekalkan nilai budaya dan seni warisan tempatan. Pengusaha-pengusaha batik misalnya untuk mengembangkan perniagaan. Itulah antara lain yang telah kita laksanakan, inisiatif-inisiatif baru yang telah memberi manfaat, dan saya amat yakin peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, SME, peniaga kecil di Sabah dan Sarawak, terutama di Penampang ini juga harus merebut peluang ini. Wan An,